Sekali lagi, Jom Channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita-berita panas sepanjang minggu. Rentasan berita minggu ini. Bersatu hilang majoriti Dewan Rakyat. Adakah Scheme of Things memberi manfaat kepada rakyat? Kerjasama DAP UMNO, mimpi ngeri buat bigot. Teka-teki nombor MP siapa bohong. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Afiz Sulaiman dari Jom Channel. Adakah kerajaan tebuk atap Perikatan Nasional Pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin masih memiliki majoriti mudah daripada 222 ahli Dewan Rakyat? Yang menjadi persoalan apabila ahli Parlimen UMNO Gua Musang, Tan Sri Tengku Razaleigh Hamzah tidak lagi menyokong kepimpinan Presiden Bersatu itu. Selain itu, beberapa media melaporkan ahli Parlimen Padang Rengas, Datuk Seri Nazri Aziz dan ahli Parlimen Pasir Salak, Datuk Seri Tajuddin turut membayangkan mereka juga menyokong pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih malang lagi bagi Muhyiddin, Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan pula mengumumkan bahawa UMNO sedang mempertimbangkan untuk menarik balik sokongan kepada Perikatan Nasional. Sepucuk surat yang dihantar oleh Tengku Razaleigh menggesa Speaker Dewan Rakyat membenarkan usul tidak percaya terhadap Muhyiddin dibahaskan turut didedahkan. Menariknya, surat Tengku Razaleigh itu bertarikh 25 September 2020, iaitu 2 hari selepas Anwar Ibrahim mengadakan sidang media khas bagi mengumumkan beliau memiliki majoriti dan kerajaan Muhyiddin telah tumbang. Antara lain, surat yang viral itu menyatakan, usul tidak percaya amat penting atas beberapa sebab keperlembagaan, termasuklah kesahihan kerajaan sekarang bawah pimpinan Perdana Menteri. Sekiranya usul itu disokong sebahagian besar ahli Dewan Rakyat, akibat keperlembagaan yang menyusulnya haruslah dipersembahkan ke pengetahuan Yang di-Pertuan Agong. Saya berpendapat usul tersebut seharusnya dikemukakan kepada Dewan Rakyat sebagai perkara penting yang memerlukan perhatian segera agar kerajaan kepimpinan Perdana Menteri kini dapat mengesahkan kewajarannya di Dewan Rakyat, katanya. Dalam surat itu, Tengku Razaleigh mendedahkan bahawa beliau telah ditawarkan jawatan penasihat Petronas. Namun beliau menolaknya kerana berpegang kepada perkara 48/1/C Perlembagaan Persekutuan mengenai kehilangan kelayakan menjadi ahli parlimen memperuntukkan. Tertakluk kepada peruntukan perkara ini, seseorang hilang kelayakan untuk menjadi ahli mana-mana satu majlis parlimen jika dia memegang sesuatu jawatan berpendapatan. Beliau membangkitkan bahawa bahagian kecil Perlembagaan Persekutuan itu bertujuan mencegah ahli-ahli Dewan Rakyat daripada menyokong ataupun mengundi demi menyokong kerajaan bagi maksud penyogokan politik. Surat jawapan Speaker Dato' Azhar Azizan Harun bertarikh 29 September juga turut tular. Antara lain, beliau mengatakan peraturan mesyuarat menyatakan urusan kerajaan adalah keutamaan dalam sidang. Beliau juga mencadangkan agar Tengku Razaleigh Hamzah berunding dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Taqiyuddin Hassan, bagi membolehkan usul persendirian diberi keutamaan dan dibentang di Dewan Rakyat. Semua orang tahu Azhar dilantik oleh kerajaan tebuk atap bagi menggantikan Speaker terdahulu, Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof, yang belum tamat tempoh dan tidak melakukan apa-apa kesalahan pun. Namun, surat Tengku Razaleigh itu bukan semata-mata cadangan usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Ia juga menyiratkan satu dakwaan bahawa wujud penyogokan politik yang menjatuhkan maruah ahli parlimen sebagai wakil rakyat dalam sistem demokrasi berparlimen. Setiausaha Agung PAS, Datuk Taqiyuddin Hassan pula berkata, semua ahli Parlimen Perikatan Nasional yang tidak dilantik sebagai menteri dan timbalan menteri akan dilantik mempengerusikan agensi dan syarikat berkaitan kerajaan GLC kerana mereka semua ini layak. Mereka ini adalah ahli Parlimen. Malunya Malaysia di mata dunia. Minggu ini, frasa Scheme of Things kembali berlegar di media sosial. Frasa tersebut mula dipopularkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin menerusi satu klip audio didakwa perancangan semasa mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu
pada 23 Februari 2020. Scheme of Things tersebut adalah untuk menukar Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional tanpa perlu Tun Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan. Namun, Tun Dr. Mahathir telah meletakkan jawatan beliau dan Kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Scheme of Things adalah helah yang digunakan oleh Muhyiddin Mohamed Yassin untuk mengkhianati mandat rakyat pada 9 Mei 2018. Dalam klip video itu, Muhyiddin berkata seramai 133 ahli parlimen menyokong beliau. Selain itu, beliau mendakwa Yang di-Pertuan Agong tidak menyukai Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bawa perkara ini kepada Agong untuk memaklumkan kepada Agong bahawa kami datang untuk sembah maklum. Ini semua wakil-wakil parti, semua sudah untuk menyokong kepada menteri. Jumlahnya ialah 133. Dan bawa sekali dengan SD. Saya bawa sini contoh SD saya lah. Pasal putuskan parti simpanan saya sign. Sehingga hari ini, belum ada yang menyanggah kesahihan video tersebut. Frasa itu kemudiannya bertukar menjadi skim pemberian suapan kepada ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri dari parti-parti yang bergabung dalam pakatan bernama Perikatan Nasional. Salah seorang yang mengaku disogok ialah Tan Sri Tengku Razali Hamzah yang ditawarkan jawatan penasihat Petronas. Baru-baru ini, ahli jawatan kuasa Pusat Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil menggamatkan Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang apabila mencabar gerombolan Perikatan Nasional supaya nyatakan apakah manfaat Scheme of Things itu kepada rakyat. Adakah Scheme of Things adalah satu skim untuk membantu kehidupan rakyat berhadapan dengan COVID-19? Jadi adakah Scheme of Things ini memberikan manfaat kepada rakyat seperti mana yang Adus Panjaya sebut tadi, bahawa kita memperkenalkan skim peduli rakyat yang nak beri jaminan kepada kehidupan rakyat, menjaga kehidupan rakyat, kononnya rakyat perlu makan dan minum dan sebagainya. Adakah Scheme of Things ini, soalan saya jelas dan direct, adakah Scheme of Things ini adalah satu skim untuk membantu kehidupan rakyat dalam hadapan dengan COVID-19 ini? Terima kasih. Beliau mempertikaikan kewajaran tindakan langkah Sheraton ketika Malaysia berhadapan dengan serangan COVID-19. Ahli Dewan Undangan Negeri juga digunakan untuk menipu ahli Parti Pribumi Bersatu Malaysia bahawa walaupun bersatu keluar Pakatan Harapan, ia akan terus memerintah dan mengetuai kerajaan. Ahli Dewan Undangan Negeri PAS Penaga, Muhammad Yusni Mat Piah kemudian menyatakan Pakatan Harapan jatuh kerana mereka gilakan kuasa. Beliau kemudian dikecam oleh Faiz yang menyatakan bahawa pihak yang kalah itulah yang gila kuasa kerana mereka merampas kuasa. Sebenarnya saya kira rakan-rakan kita PH ini tidak boleh menerima hakikat bahawa kerajaan PH di peringkat pusat jatuh adalah disebabkan oleh kegilaan kuasa di kalangan pemimpin mereka. PAS tak gila kuasa. PAS tak Tarik gila balik. kuasa. Salah pilihan raya lah. Macam mana orang kerajaan? Tarik balik. Apalah. Apa kegilaan kuasa? Tarik balik. Akhirnya, Scheme of Things menjadi pembahagian ghanimah secara besar-besaran apabila jawatan pengerusi syarikat berkaitan kerajaan GLC diagih-agihkan di kalangan ahli politik. Selain itu, Kerajaan Perikatan Nasional memiliki kabinet bersaiz XXXL iaitu 70 orang dan 3 duta khas Perdana Menteri berstatus menteri yang kita tidak tahu apa manfaat jawatan mereka kepada negara. Oleh kerana senarainya amat panjang, Jom Channel tidak dapat memperincikannya satu persatu. Tuan-tuan boleh mendapatkan senarai dari laman-laman sosial yang tular. Bagaimanapun, sebagai contoh, Jom Channel berikan beberapa contoh yang menunjukkan betapa merapunya Scheme of Things ini. Sebagai contoh, Ahli Parlimen UMNO Padang Terap, Datuk Seri Mahzir Khalid telah dilantik sebagai pengerusi Tenaga Nasional Berhad. Beliau memiliki kelulusan dalam bidang pendidikan, mengganti Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir, seorang profesional berkelulusan MBA. Sementara itu, 3 ahli parlimen yang dilantik sebagai duta khas bertaraf menteri ialah Ahli Parlimen Marang dan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dilantik sebagai duta khas ke Timur Tengah. Ahli Parlimen Bintulu GPS Datuk Seri Tiong King Sing duta khas ke China, dan MP Sirian SUPP Datuk Seri Richard Riot duta khas ke Asia Timur. Apa yang mereka lakukan setakat ini demi manfaat rakyat? Anda dipersilakan berteka-teki. Kalau ini bukan gila kuasa dan membazirkan dana negara, apa dia? Sejarah mencatatkan PAS dan DAP pernah bekerjasama melalui platform Barisan Alternatif dan Pakatan Harapan. Kerjasama mereka terbentuk melalui Majlis Gerakan Keadilan Rakyat Malaysia atau GERAK bersama Parti Keadilan, Parti Rakyat Malaysia PRM
dan beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO. Ketika itu gerak diusahakan bersama oleh Mursyidul Ampas, almarhum Datuk Nik Aziz Nikmat dan Setiausaha Agung DAP Lim Kit Siang. Kerjasama DAP dan PAS adalah berasaskan isu-isu tertentu demi faedah bersama seperti keadilan, kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia. Kerjasama ini gagal kerana DAP didakwa tidak bersetuju dengan pendirian PAS untuk terus memperjuangkan negara Islam. Namun kata Mahfuz, segala yang dilaungkan pemimpin PAS seperti Buy Muslim First atau BMF, RUU 355 kini hilang begitu sahaja setelah berkawan dengan UMNO. Menurut bekas pemimpin PAS itu, Datuk Mahfuz Omar, ketika itu DAP adalah segala-galanya bagi PAS. Ucapan-ucapan pemimpin PAS mengenai DAP masih boleh didengar dan dilihat di dalam YouTube. Semasa PAS berkawan dengan DAP, DAP segala-galanya. DAP tidak perkawanan, DAP mendukung perlembagaan. Boleh saya fikir saudari yang bertanya tadi, itu boleh pergi ke YouTube untuk dapatkan balik ucapan-ucapan daripada pemimpin-pemimpin PAS, termasuk daripada Presiden PAS sendiri. Kini pemimpin PAS memberi pelbagai gelaran kepada DAP setelah berkawan dengan UMNO. Merujuk kepada hubungan DAP dan UMNO pula, Mahfuz berkata, jika ada permusuhan antara keduanya, ia bukan bersifat peribadi tetapi kerana kerosakan yang dibawa UMNO, bukan kerana UMNO Melayu, DAP Cina. Mahfuz berkata demikian dalam satu program bicara YB Datuk Haji Mahfuz Omar Siri 5 bersama Jom Channel malam kemarin. Beliau mengingatkan supaya rakyat jangan terperangkap dengan orang politik yang menggunakan isu bangsa dan agama mengenai hubungan DAP dan UMNO. Pada 23 September lalu, Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menggemparkan banyak pihak apabila beliau mendakwa memiliki majoriti dan kerajaan tebuk atap tumbang. Pengumuman ini sehingga hari ini masih menjadi berita panas dengan pelbagai pihak membuat aneka spekulasi. Antaranya ialah rakyat cuba dipengaruhi bahawa UMNO dan DAP tidak akan boleh duduk bersama dalam satu pasukan. Namun hakikatnya, DAP yang mempunyai seramai 42 ahli parlimen bersama Keadilan 38 dan Amanah 11 telah memberi kepercayaan kepada Anwar Ibrahim untuk berunding bagi mendapatkan sokongan untuk mendapatkan majoriti bagi mengambil semula mandat rakyat yang dicuri oleh Perikatan Nasional. Justru tidak timbul soal DAP bermusuh dengan UMNO sehingga tidak nampak apa kepentingannya menjatuhkan kerajaan tebuk atap ini kepada rakyat. Anwar berkata beliau sudah menyerahkan dokumen dalam bentuk akuan bersumpah atau SD dan juga surat daripada ketua-ketua parti. Jumlah sokongan mencecah lebih 120 ahli parlimen, katanya. Beliau meminta rakyat bersabar, memberi ruang kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memutuskan kerana baginda akan memanggil ketua parti. Dia mencecah lebih dari 120, tetapi oleh kerana Yang di-Pertuan Agong akan memanggil ketua-ketua parti, maka menasabah untuk kita bersabar, memberi ruang dan wewenang kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memutuskan. Bagi yang enggan bekerjasama dengan Pakatan Harapan kerana pengerusinya Anwar Ibrahim, bermuasabahlah. Pihak yang gila untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia ialah yang kini begitu bersungguh-sungguh cuba menggagalkan usaha Anwar untuk mendapatkan sokongan yang sekaligus mengkhianati Pakatan Harapan. Rakyat menyokong Anwar Ibrahim kerana mahu mengambil balik mandat pengundi yang dikhianati menerusi langkah Sheraton. Juga rakyat menolak cerita-cerita karut kononnya Anwar tidak mendapat sokongan Melayu, DAP dan UMNO bermusuhan dan mengamalkan politik liberal. Rakyat mahu manifesto Pakatan Harapan diteruskan dan diusahakan pencapaiannya walaupun ia bukan kitab suci. Mana dia 133 ahli parlimen yang dikatakan menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin seperti yang disebut dalam klip video suara mirip beliau itu? Setakat ini, setelah 2 kali diadakan undi belah bahagi di Dewan Rakyat, bilangan yang menyokong Muhyiddin Yassin kekal hanya 111 ahli parlimen. Mungkin itukah nombor sokongan majoriti misteri Muhyiddin yang dimaksudkan oleh Naib Presiden PAS, Idris Ahmad. Dalam kritikan beliau yang dipetik Harkah Daily, beliau berkata, sekurang-kurangnya Tan Sri Muhyiddin dulu dibawa SD yang ditandatangan oleh semua kalangan anggota-anggota ahli parlimen yang menyokong Tan Sri yang menepati dengan Perlembagaan Malaysia yang dirasakan pada hemat Yang di-Pertuan Agong mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat ataupun di kalangan ahli parlimen. Kalau Muhyiddin jujur bahawa terdapat 133 ahli parlimen yang dibawanya,
menghadap Yang di-Pertuan Agong, di manakah mereka sekarang? Sementara itu, kata bekas Ketua Pengarang Kumpulan Akhbar New Straits Times, Datuk A. Kadir Jassin, Kenyataan Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan menunjukkan dengan jelas bahawa Muhyiddin Yassin sama ada telah hilang majoriti misterinya atau ibarat telur di hujung tanduk seekor kerbau jantan yang akan berlaga. Ia menunjukkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak berbohong. Secara langsung, ia memberi kewibawaan kepada dakwaan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim dan pihak-pihak lain bahawa Perdana Menteri Muhyiddin Mohamad Yassin telah hilang sokongan majoriti, ujarnya dalam satu kenyataan. Pihak yang ketakutan hilang kuasa sibuk membuat laporan polis terhadap Anwar Ibrahim, sedangkan beliau diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong untuk menghadap. Justru siapakah sebenarnya yang patut disiasat oleh polis atau lebih tepat, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah? Persoalan ini dibangkitkan apabila Ahli Parlimen Gua Musang, Tan Sri Tengku Razali Hamzah mendedahkan beliau disogok jawatan sebagai penasihat Petronas oleh Muhyiddin Yassin. Tawaran itu beliau tolak kerana prihatin terhadap perkara 48/1/C Perlembagaan Persekutuan berkaitan hilang kelayakan menjadi ahli parlimen sekiranya memegang sesuatu jawatan berpendapatan. Susulan dakwaan tersebut, Muhyiddin sepatutnya disiasat berdasarkan Akta SPRM 2009 atas dakwaan jenayah rasuah. Sementara itu, Naib Presiden Amanah Datuk Seri Mujahid Yusof berkata, Muhyiddin gagal melunaskan ujian sama ada beliau benar-benar memiliki majoriti tersebut sejak 1 Mac lalu kerana tidak berani menerima usul undi tidak percaya terhadapnya dibahaskan di Dewan Rakyat. Kerajaan Perikatan Nasional sudah pun runtuh secara moralnya dengan sidang media Anwar Ibrahim pada 23 September dan dengan surat berbisa Tengku Razali pada 25 September, kata Mujahid. Mengapakah usaha menamatkan kerajaan tebuk atap ini harus diutamakan? Lihat saja Kabinet XXXL Perikatan Nasional yang tidak keruan ini. Apakah keputusan paling bijak yang para menteri cetuskan sejak berkuasa? Contohnya Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak ada keperluan kuarantin wajib kepada rakyat Malaysia dari Sabah pulang ke Semenanjung dan Sarawak selepas bertugas dalam pilihan raya negeri tersebut. Akibatnya, kemarin Malaysia mencatatkan 589 kes baru COVID-19 dan 3 kematian menjadikan jumlah kumulatif 170. Rakyat kini tertekan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang menyebabkan sekolah dan universiti ditutup, kehadiran di masjid dan rumah ibadat dikawal. Kononnya, langkah Sheraton dan Kerajaan Pakatan Harapan dijatuhkan untuk menyelamatkan Malaysia. Tetapi di awal penubuhannya, Muhyiddin asyik mengagihkan ghanimah. Syarikat dan agensi kerajaan diagih-agihkan umpama milik sendiri. Alasan menyelamatkan negara menjadi satu pembohongan. Jelas, kerajaan yang berasaskan pembohongan ini tidak ada kualiti. Itulah yang rakyat perhatikan. Sekian rentasan berita minggu ini. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Hafiz Sulaiman, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.